وبالسند المتصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله تعالى والمسلمين بعلومه وبركاته وأنواره وأسراره في الدارين آمين. قال الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, hadis yang ke-16, jangan marah. Abu Hurairah radhiyallahu an menerangkan bahawa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, berilah aku nasihat. Beliau menjawab, jangan marah. Maka diulanginya beberapa kali. Kemudian Nabi bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, ia punya hadisnya simple berhabis. La taghdab, jangan marah. Dia dalam hadis ini ada seorang datang arah Nabi SAW meminta wasiat ataupun nasihat. Maka nasihat yang dibagi oleh Nabi SAW ialah la taghdab, jangan marah. Malah dalam hadis ini menceritakan yang lelaki itu ditanyanya lagi balik-balik. Faraddada miraran, ditanyanya balik-balik lagi. Artinya ausini lagi, bagiku nasihat lagi yang lain. Masih juga Nabi SAW la taghdab, balik-balik itu la taghdab juga. Dan ini menunjukkan kepada kepentingan dan betapa nasihat Nabi SAW ini ia mengandungi makna yang mencakupi perkara-perkara yang luas. Artinya walaupun nasihatnya sekadar la taghdab, tapi di sebalik jangan marah itu ia banyak perkara-perkara yang banyak implikasinya lah daripada sana. Okay, yang pertama sekali tadi mesti bahagikan dulu. Ghadab ataupun marah ni ia terbahagi dua. Satu marah yang berunsur agama, satu marah yang bukan berunsur agama. Jadi jelas sekali hadis ni bila mana Nabi SAW melarang daripada marah, maka terkeluar daripada larangan ini ialah marah yang berbentuk agama. Artinya marah yang berdasarkan kepada agama, ia indah termasuk daripada larangan ini. Dan ini berdasarkan juga kepada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita ni bahawa Nabi SAW sendiri apabila ada perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama, artinya contohnya Allah Ta'ala dihina ataupun ada hukum hakam syarak yang diremehkan dan lain-lain, maka Nabi SAW sendiri marah. Maka artinya larangan marah dalam ini termasuk kepada perkara-perkara yang berkait rapat dengan agama. Artinya marah yang dikarenakan ataupun yang menjadi faktor marah itu ialah faktor keagamaan. Artinya contohnya macam yang kita datangkan tadi, artinya Allah Ta'ala itu dihina contohnya, ataupun agama itu dihina, kitabullah itu dihina contohnya, ataupun ada orang melanggar perintah Allah Ta'ala dengan terang-terangan dan lain-lain. Maka dalam sebuah hadis ataupun hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa Nabi SAW apabila perkara-perkara itu berlaku, maka tidak ada yang dapat menahan marah Nabi SAW itu sehinggalah perkara itu dihentikan. Artinya larangan di sini dia termasuk marah yang berbentuk keagamaan. Artinya marah di sini ataupun yang menjadi larangan di sini adalah marah yang berbentuk keagamaan, yang bukan berunsurkan keagamaan, malah berunsurkan duniawi. Dia marah yang berdasarkan kepada faktor-faktor duniawi, bukan berdasarkan kepada Allah Ta'ala ataupun Rasulnya, maka itu yang menjadi larangan ataupun yang dilarang oleh Nabi SAW sendiri di sini. Dan apabila Nabi SAW melarang marah, sedangkan marah itu adalah satu emosi, dan emosi ini bukan benda yang dapat kita ni kawal ataupun dapat kita ni sengajakan. Artinya larangan ini tertuju kepada sama ada perkara-perkara yang menyebabkan kemarahan daripada kemarahan duniawi, ataupun perkara yang menjadi implikasi kepada kemarahan itu. Kerana keburukan manusia ni ataupun perkara-perkara buruk yang dibuat oleh manusia, ia punya faktornya biasanya dua sahaja. Satu, syahwat. Nanti syahwat yang berbentuk makan, minum ataupun hubungan suami isteri. Artinya kerana nafsu syahwat biasanya orang akan mudah membuat maksiat, membuat perkara jahat. Ataupun lagi satu ialah marah. Dia marah menjadi satu faktor besar juga terhasil ataupun timbulnya perbuatan-perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang melanggar hukum syarak kerana marah. Maka sebab itunya Nabi SAW di sini jangan marah, ataupun jangan marah itu tertumpu kepada tindakan kita ni menahan kemarahan itu.
Artinya jangan sampai kita ni menzahirkan emosi marah tu. Sebab tu di antara ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan dalam Quran ialah wal kaziminal ghaiz. Orang yang menahan amarahnya tu, marahnya tu. Terutama sekali di sini macam yang di sini lah marah berunsur duniawi tu. Artinya kerana perkara-perkara berbentuk duniawi. Cuma tu. Jadi larangan kepada marah ataupun kemarahan ini biasanya timbul daripada ketidakpuasan hati pada kebiasaannya. Dan ketidakpuasan hati dalam urusan duniawi, ia sebenarnya dipadamkan dengan pengetahuan bahawa nada satu pun perkara yang berlaku daripada perkara-perkara duniawi ini, malah semuanya lah, tapi dalam perkara-perkara duniawi, dari segi kesalahan, dari segi kerugian dan lain-lain, melainkan semua tu hanyalah dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sudah orang tu faham tu dan ia merati benda tu dan ia tahu benda tu dan ia menghadirkan benda tu dalam hatinya sentiasa, maka apalagi penyebab yang menyebabkan ia marah dalam perkara-perkara duniawi. Sedangkan ia tahu dan ia faham bahawa segala perkara yang berlaku di dunia ni semuanya berdasarkan ataupun hanya akan berlaku dengan izin, iaitu dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang sebenarnya dimaksudkan di sini dengan jangan marah tu. Dan cuma tu juga perkara-perkara yang menjadi implikasi kepada marah. Artinya ketika orang tu marah yang berunsurkan duniawi, maka kalau orang itu diturutinya marahnya tu, artinya kalau ia act upon kemarahannya tu, pada kebiasaannya akan timbul daripada dirinya tu tindakan-tindakan yang melampaui batas, sebab ia bergantung ataupun ia mendasarkan perbuatannya tu kepada emosi amarahnya tu. Maka boleh difahami di sini bahawa bila mananya Nabi SAW tu jangan marah, la taghdab, ialah atu. Artinya elakkan daripada membuat tindakan-tindakan yang berunsur ataupun berdasarkan kepada emosi marah yang berbentuk duniawi. Artinya sebab itu dalam hadis yang lain, contohnya Nabi SAW menasihatkan bagi siapa yang marah berdiri untuk duduk, siapa yang duduk berlimpang, and then disuruh ambil wudu. Kenapa? Tu untuk memadamkan api kemarahan itu. Dan kebanyakan ataupun kemarahan yang berunsur duniawi ini biasanya dihangatkan oleh syaitan. Artinya syaitan yang menghangat-hangatkan lagi orang itu. Maka bagi orang yang marah dengan marah duniawi, hendaklah ia cuba untuk menahan dan meredakan kemarahannya itu sebelum dia membuat apa-apa tindakan. Sebab tindakan pada kebiasaannya, tindakan yang berdasarkan kepada kemarahan duniawi akan berakhir kepada tindakan-tindakan yang melampaui batas syarak. Sebab itu hadis ini, la taghdab ini, sangat-sangat penting dari segi untuk kita ni mentaati Allah Ta'ala tu dan menjauhkan diri kita ni daripada perkara-perkara yang dilarang. Di antara faktor besar seseorang itu boleh melampaui batas syarak dalam perbuatannya ialah bila mana ia menuruti kemarahannya. Bila mana ia menuruti kemarahannya, dimanjakannya kemarahannya tu, amarahnya tu, diturutinya, maka pada ketika tu ia akan buta dan akan membuat perkara-perkara ikut suka hatinya, dan besar kemungkinan perkara-perkara yang dibuatnya tu akan melanggar batasan syarak ataupun daripada perkara-perkara yang dilarang. Maka sebab tu di sini dalam nasihat yang sedikit ini, Nabi SAW tu mengumpulkan asbab ataupun sebab-sebab besar yang membawa kepada maksiat. Sebab tu tadi kan kalau kita ni bahagikan saja bahawa faktor perbuatan yang dilarang ataupun perbuatan yang mungkar atau ada dua. Satu ialah syahwat manusia dan satu lagi ialah marah. Maka daripada hadis ini Nabi SAW itu menutup separuh sudah daripada pintu kejahatan, itu marah tu. Dia tinggal separuh lagi, itu nafsu syahwat yang berunsurkan daripada makanan, minuman dan nafsu seksual. Jadi sebab itu hadis ini tergolong daripada hadis-hadis yang mengandungi makna yang asas dan mencakupi dan merangkumi banyak bahagian dalam agama. Basically, adakah marah itu suatu perkara yang dicela? Tidak, sebab marah itu emosi. Marah itu emosi dan bukan perkara yang dapat kita ni kawal ataupun kita ni hilangkan cuma itu saja. Akan tetapi larangan ini lebih tertuju kepada mengelakkan sebab-sebab yang membawa ataupun menimbulkan kepada kemarahan dan
meninggalkan ataupun menahan diri daripada melakukan perkara-perkara dan tindakan-tindakan berdasarkan kepada amarah itu, kepada marah itu. Jadi atu maksud jangan marah di sini, dan dengan atu ia telah merangkumi sebahagian besar daripada agama kita ni. Sebab di antara faktor besar yang membawa orang tu kepada kemarahan ialah indah puas hati. Dan indah puas hati dalam perkara-perkara dunia terubat dengan kita ni mengingati dan mengetahui bahawa semua perkara dan qadar yang berlaku di dunia ni tidak akan berlaku melainkan dengan izin, kehendak dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, atau kan mengelakkan diri daripada marah dalam perkara dunia. Dan segala perkara-perkara ataupun tindakan-tindakan yang berdasarkan kepada kemarahan besar kemungkinan akan membawa kepada perkara-perkara yang melampaui batas syarak. Maka bila mana kita ni menahan kemarahan kita ni indah mau act upon it, kita ni redakan ia dulu, and then tadi gunakan akal fikiran tani yang sihat selepas itu untuk membuat apa-apa tindakan, maka ia telah menutup separuh daripada pintu kejahatan. Jadi atas dasar itu Imam Nawawi rahimahullahu taala memasukkan hadis ini salah satu daripada hadis 40 yang disebutkannya di sini. Sebab dengan nasihat Nabi yang pindik ini, la taghdab atau jangan marah atau, ia menutup banyak pintu kepada kejahatan ataupun ia menutup pintu keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hanya dua perkataan atau jangan marah atau.